Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam siri Jom Sembang Kerja Pilot. Okey, untuk malam ni saya nak sembang tentang sekarang ni sama-sama kita tahu kebanyakan kita menghadapi cabaran dari sudut kewangan, cabaran dari sudut pengurusan ekonomi keluarga, ekonomi diri sendiri disebabkan oleh COVID-19 dan juga PKP. Okey, dan lazimnya memang kumpulan B40 menghadapinya, kumpulan B40, M40 menghadapinya. Tapi kadang-kadang kita dengar yang T20 tu, yang 20% yang gaji mereka itu tak silap saya 11,000 ke atas, 12,000 ke atas pun menghadapi masalah yang sama. Lalu ada yang tertanya-tanya, bukan dia orang ni gaji besar, apa pula masalahnya ni? Ni saja-saja nak minta ke ni? Kan, duit berkepuk-kepuk selama ni, mana pergi duit tu? Jadi saya nak cuba beri penjelasan dari sudut pandang, dari perspektif mereka yang duduk dalam T20. Okey, sebelum tu beberapa perkara penting. Pertama sekali, bila saya terangkan tentang T20, bukanlah bererti saya berkata M40, B40 tidak menghadapi masalah. Tak, semua menghadapi masalah. Cuma saya nak explain dari perspektif T20 supaya kita lebih faham apa sebenarnya masalah mereka ni. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, saya cerita secara umum saja. Baik dalam mereka yang dalam kerjaya pilot, termasuk saya dalam kerjaya pilot, mahupun mana-mana kerjaya lain yang mereka ini duduk dalam kumpulan T20. Dan kenapakah mereka ini juga turut terjejas disebabkan oleh COVID-19 ini, ya. Jadi, mula-mula, ya, saya cuba bagi secara mudah lah, ya. Bila seseorang itu dia mula bekerja, katakanlah dia mula bekerja dan dia dah masuk ke kumpulan M40 dengan purata gaji bulanan RM4,000 lah. RM6,000 lah katakan, ya, sebagai contoh saja mudah. Dan dia punya pengurusan kewangan, financial management dia ialah dia set monthly commitment dia, hutang-hutang ke apa semua tu sekadar 50% saja. Lagi 50% tu dia nak gunakan untuk simpanan, dia nak gunakan untuk bagi mak bapak di kampung, dia nak gunakan untuk belanja yang biasa-biasa ke apa ke, ya. Jadi daripada RM6,000 tu, RM3,000 tu untuk katakan dia nak beli rumah. Ataupun kalau di Kuala Lumpur ni, di Lembah Kelang ni, harga hartanah sangat mahal. So memandangkan dia baru start kerja, so dia mungkin dia tangguh dulu, mungkin dia sewa kondominium katakan. Mungkin dia sewa kondominium, dia beli kereta Proton ataupun kereta Myvi dan mungkin semua itu tu lebih kurang lah, jadi lebih kurang RM3,000. Dan baki RM3,000 lagi tu dia gunakan untuk perkara-perkara yang lain. Termasuklah juga simpanan. Okay, termasuk juga simpanan. Katakanlah setelah beberapa tahun Allah lapangkan rezeki dia dan naik pangkat apa semua. Dan sekarang ni gaji dia RM12,000. Katakanlah, ya. Dan dia telah masuk ke dalam kategori T20, golongan T20. Okey. Bila sudah masuk di situ, sebagai manusia biasa akan ada keinginan, akan ada hasrat untuk upgrade. Mungkin beberapa bulan pertama tak belanja lagi, masih bersyukur. Okey, first kali duit ni kita buat pergi umrah. Okey, bawa mak bapak pergi umrah. Kita top up lagi savings. So setelah beberapa bulan dengan gaji RM12,000 sebulan, setelah beberapa bulan sebagai manusia biasa, manusia sihat mesti ada keinginan untuk upgrade. Untuk upgrade, sebelum ni saya sewa kondo saja. Sekarang ni saya nak beli rumah. Dan rumah ni, sekali lagi saya ulang, di Lembah Kelang ni harga memang kiranya kan. Dia beli rumah, adjust apa semua tu, dia bayar. Okey, sekarang ni RM12,000, jadi dia nak set dia punya hutang apa semua tu sekadar RM6,000 sebulan saja. Okey, jadi katakanlah dia punya rumah yang dia beli tu, hutang bulanan yang dia bayar kepada bank ialah RM3,000 sebulan. Okey, ada lagi RM3,000. Okey, selama ni dah pakai Myvi ni, teringinlah nak pakai kereta lain.
Teringinlah Honda Civic yang orang kata apa macam ketam tu, lampu belakang macam ketam tu, teringinlah. Kan. Jadi dia upgrade kereta. Atau mungkin dia tambah lagi kereta. Myvi maintain kereta pergi pasar, kereta pergi kedai runcit, kereta pergi surau, pergi masjid, tapi dia tambah katakanlah Honda Civic. Kan. Katakan mungkin by this time anak dah ramai sikit, nak besar sikit, Honda CR-V ke katakan. Kan. Honda CR-V tu dalam dia besar, bagus. Okay, 170,000 tu. Dia beli tu. Tambah lagi loan. Okay. Jadi loan rumah, loan kereta. Dan sekarang ni mula mungkin dia terfikir nak ambil plan perlindungan perubatan ke medical takaful. Dia ambil untuk diri dia, isteri, anak-anak katakan. So tambah-tambah semua tu cukuplah 6,000. Baki nak review apa? Okey, samalah macam tadi. Dia sedekah pada ibu bapa. Dia untuk savings dia. Untuk dia katakan dia nak pergi berjalan ke. Apa-apa hobi ke apa ke. Jadi ini biasa, manusia biasa. Dia nak beli TV 65 inci ke, 4K HDR ke sebagainya. Ya. Jadi bila pendapatan seseorang itu bertambah, secara kebiasaannya pun, perbelanjaannya pun akan bertambah. Jadi dia punya komitmen pun akan bertambah. So sekarang ni katakanlah orang yang duduk dalam T20 ni, tak kisahlah juruterbang ke, pilot ke, orang yang dalam oil and gas industry ke, macam mana ke. Dia sudah biasa dengan kehidupan yang pada skala T20. Okey. Dan kalau kita ikut mana-mana kita kata financial guru ke, buku ke apa ke, lazimnya akan diberi cadangan. Disarankan ada savings cukup untuk cover kalau kita lost income. Hilang pendapatan selama 3 bulan. Okey. Katakanlah ada yang pula kata, okay, you kena ada saving untuk tahan 6 bulan. Paling-paling lah saya baca, yang saya tahu paling-paling setahun. Setahun kena ada. Okay, kalau setiap bulan ni you belanja 12,000 ke apa ke, katakanlah 10,000, so you kena ada saving 120,000. Just in case kalau berlaku sesuatu ke apa ke, hilang pendapatan, at least 1 tahun tu cover. Okay. Kita punya COVID sekarang ni dah lebih setahun tau. Daripada Mac tahun lepas, okey, sampai sekarang ini, dah lebih setahun dah. Sekarang ni dah Julai. Okey, dah setahun 3 bulan, setahun 4 bulan. Jadi sekarang ni, suasana kita sekarang ni, financial guru pun, pakar-pakar kewangan pun traffic jam. Sebab sebelum ni mereka sendiri sarankan ada simpanan yang boleh menyelamatkan kita kalau 3 bulan tak ada pendapatan. Ada yang kata 6 bulan, ada yang paling-paling setahun lah. Tapi sekarang ni, dah lebih daripada setahun tidak ada pendapatan. Maka semua orang terjejas, termasuklah juga mereka yang dalam T20. Yang dalam T20, sebelum ni katakan mereka ini mendapat pendapatan RM12,000 sebulan. Ada di kalangan mereka yang dibuang kerja. Okey, ada kalangan kawan-kawan pilot saya yang dibuang kerja daripada tahun lepas. Ada siap Februari dah kena buang. Okey. Sampai sekarang zero income. Okey, bukan sekadar T20 jatuh M40. Ini T20 jatuh B40 yang B1 tu ataupun lagi rendah lagi. Okey, ada kawan-kawan saya yang katakan dikenakan potongan gaji dan potongan gaji yang agak dahsyat juga 60-70%. Jadi pada 12,000 tu tinggal 3-4,000 saja. Jadi bila dah dapat potongan gaji macam ni ataupun tak ada gaji langsung, jadi mereka yang dalam T20 ini pun terjejas. Sebagaimana mereka yang dalam M40 pun terjejas, sebagaimana mereka yang dalam B40 pun terjejas. Jadi ringkasnya memang semuanya terjejas. Ya. Jadi saya nak bagi tahu T20 ni pun terjejas. Kenapa? Sebab mereka pada asalnya mereka ada financial planning. Ada perancangannya tu dan mereka merancang berdasarkan skala, berdasarkan jumlah income mereka itu. Jadi katakan macam tadi tu, yang T20, hutang bulanan dia RM6,000. Tapi sekarang ni katakan dia dah telah dibuang kerja sejak tahun lepas lagi. Dia dah pakai savings dia. Sampai sekarang macam mana dia nak bayar bulanan RM6,000 tu. Okey. Mungkin ada yang kata ambil moratorium. Moratorium tu pun macam yang terbarunya moratorium tu kalau kita baca-baca pun macam dia punya perangkap di sebaliknya tu lebih dahsyat lagi. Kan? Dan macam mana pula dengan makan minumnya lagi, dengan keretanya ke, apa ke. Jadi ringkasnya, memang semua terjejas. Ya.
Mereka yang ada, kita kata, pendapatan besar pun terjejas. Sebab mereka ada pendapatan besar, tapi belanja mereka, komitmen mereka juga besar. Okay? Bukan nak backup ke apa ke, tapi fitrah manusia. Memang dulu-dulu hidup biasa, duduk kondo saja ke, lepas tu pakai kereta biasa saja ke. Tetapi sebagaimana gaji kita meningkat, maka begitulah juga perbelanjaan kita pun meningkat. Bila gaji tu naik, kita pun naik. Kita upgrade rumah, kita upgrade peralatan dalam rumah, kita upgrade kereta. Okey? Dan kita upgrade sedekah, kita upgrade apa semua tu. Tapi bila berlakunya COVID-19 ni, sesuatu yang sangat-sangat jarang, tersangatlah tidak dijangkakan, ya. Okay, sebab sebelum-sebelum ni ada juga SARS ke apa ke. Jadi ianya sebenarnya melibatkan sudah lebih daripada setahun. Orang yang ada saving pun sudah habis savings tu. Okey. Dan apa nak kata, mungkin ada yang kata mereka ada second income kot, ada pelaburan kot. Cuba kita renung. Katakanlah orang itu dia ada pelaburan hartanah. Dia ada rumah dia sendiri dan mungkin dia ada 1-2 rumah yang lain. Rumah tu pun kemungkinan besar orang yang sewa tu pun tak dapat bayar sewa, siap kontak dia. Bagi I moratorium tak payah bayar sewa, boleh tak? Ataupun tak ada orang sewa. Dia nak jual pun sekarang ni property pun tak ada orang nak beli. Melainkan dengan harga yang sangat-sangat rendah. Katakan apa pelaburan lain? Pelaburan saham lah katakan. Saham ni kita tahu dia naik turun. Sekarang ni dengan suasana politik kita yang ni, pasaran saham pun sangat-sangat tidaklah memberansangkan. Okey. Jadi walaupun mereka ada side income yang sebelum ini, yang mereka gunakan sebagai investment ke apa ke, yang itu pun sebenarnya banyak yang terjejas. Okey, maka sebab tu tidak aneh kita lihat mereka yang dulu dalam kategori T20, sekarang ini buka gerai makanan, sekarang ini buat Grab, sekarang ini buat Food Panda dan sebagainya. Mereka kita sepatutnya puji sebab walaupun sebelum ini mereka telah pun bersenang-senang dengan kehidupan T20, tapi when the condition macam itu tu, mereka boleh ubah diri mereka dan meneruskan lagi, ya. Jadi ini sekadar secara ringkas penjelasan saya tentang kenapa T20 ni pun terjejas. Bukan ke duit berkepuk-kepuk, bukan ke duit berguni-guni. Tidak, sebab bila seseorang itu gajinya, income-nya semakin bertambah, belanjawan dia pun semakin bertambah. Dia upgrade rumah, upgrade kereta apa. Memang sebagai manusia biasa. Dan tiba-tiba bila COVID ini berlaku, 2-3 bulan pertama, okey, mungkin boleh lagi. 4-5 bulan pertama boleh lagi. Tapi kalau sampai sekarang sudah pun setahun lebih. Jadi semua orang pun terjejas, termasuklah mereka yang dalam kategori T20 ni, ya. Bukan sekadar pilot saja, mungkin dalam bidang lain. Tak silap saya dalam oil and gas pun banyak yang terjejas. Oil and gas pun mereka pun sebelum ni berpendapatan tinggi. Tapi sekarang ni demand untuk minyak ni sangat kurang. Sebab pengguna minyak paling besar, paling tinggi selama ni ialah kapal terbang tu. Kapal terbang tu dia pakai minyak banyak sangat. Kalau kita buat flight daripada Kuala Lumpur pergi London purata antara 80 hingga 90 tan. Liter tak. Dia pakai tan terus. Punya berat tu. Itu kalau pakai Airbus 350. Kalau sebelum ni yang Airbus 380 tu lagi tinggi. 140 tan lebih kurang begitu. Minyak kita pakai tan, tak pakai liter-liter. Okey, kalau sekarang ni kata bang macam Airbus 350, sudah lebih menjimatkan dengan apa nak kata carbon fiber apa semua tu lagi ringan apa kan. Purata 80 hingga 90 tan minyak yang digunakan daripada Kuala Lumpur pergi London. Begitulah Kuala Lumpur pergi Tokyo katakan. Itu lebih kurang setengah lah, 40 hingga 50 tan. Jadi kapal terbang ni pengguna minyak yang paling besar. Sekarang ni kapal terbang kebanyakannya tak terbang. Jadi the demand untuk minyak ni sudah berkurang. Maka demand dalam kerjaya oil and gas ni pun banyak yang tercabar. Dulu antara yang banyak, yang pendapatan tinggi tu tak silap saya diver untuk oil rig, something like that kan. Menyelam. Tapi gaji punya tinggi. Sekarang mereka pun tak diperlukan nak menyelam ke mana-mana. Jadi mereka pun terjejas juga. Jadi sebenarnya yang T20 pun terjejas sebagaimana yang lain-lain juga pun terjejas, ya. Jadi kalau kita jumpa mereka yang dalam kategori T20 pun
macam minta tolong, minta bantuan. Jadi kita pun faham apa yang sebenarnya mereka hadapi. Tapi nak komen sikit sebab dalam kita dah baca-baca dalam media sosial apa kan, ada pula yang bagi pandangan. Sebelum nak minta tolong tu, jual dulu TV 65 inci tu. Jual dulu kereta, jual dulu tu, jual dulu ni. Okey, sebenarnya bukan tak nak jual. Nak jual pun orang tak nak beli. Sebab mereka yang masih ada duit sekarang, kalau yang jenis bijak tu, mereka akan simpan duit. Sebab mereka tidak tahu sampai bila cabaran ekonomi ni akan berterusan. Jadi mereka yang ada duit tu pun akan jimat duit. Mereka tak akan belanja. Katakanlah TV 65 inci tu RM6,000. Orang tu nak jual half price RM3,000. Okay. Kalau bijak tak beli juga. Okay. Sebab tak tahu sampai bila. Orang yang ada duit tu pun, dia pun sebab dah setahun lebih kan, dia pun dah dulu simpan banyak ni, tengah banyak ni saja. Tak, jangan beli TV, jangan beli tu, jangan beli ni ya. Jadi tidaklah semudah itu sebenarnya ya. Tidaklah semudah itu. Jadi ini sedikit ya penjelasan saya kenapa T20 juga menghadapi cabaran dalam musim COVID-19 ini, dalam musim lockdown ini ya. Sebab saya banyak juga dapat lihat komen-komen mereka yang kata apa yang T20 ni pun bising, apa yang T20 ni pun apa semua tu. Jadi sebenarnya semua orang menghadapi cabarannya. Sebab bila bila dalam suasana ekonomi yang normal, semua orang berbelanja mengikut kadar pendapatan dia. Ini belum campur lagi mereka yang mungkin ada credit card loan lagi ke, mungkin ada hutang yang apa-apa lagi ke. Ini ni saya bagi contoh ni yang financial planning yang okey ni. Setengah orang tu financial tak ada planning langsung. Okey. Ini contohnya ya. Jadi itu sedikit sebagai pembukaan kenapa T20 juga sebagaimana M40, sebagaimana B40 sama-sama kita menghadapi cabaran ini. Okey. Jadi itu saja. Okey, yang ini sesi ini sembang. So sesiapa nak tanya, nak bagi pandangan, dipersilakan. Nanti kita akan sama-sama baca selepas ini. Apa yang saya boleh jawab, saya jawab insya-Allah. Alang-alang ada masa ni, saya nak sentuh sedikit dari sudut orang yang minta tolong sesama manusia ni. Apakah doa dia kepada Allah sudah lagi tidak didengar oleh Allah? Apakah kalau dia berdoa, Allah tidak lagi mendengar? Sebab dia telah meminta tolong sesama manusia. Sebab bila timbulnya bendera putih itu, ada agamawan yang memberi komen, kalau dah minta tolong sesama manusia ni, nanti doa dia kepada Allah, Allah tak dengar dah. Jadi saya nak bagi pandangan di sini. Pertama sekali ya, kalau kita review balik, kita punya langkah-langkah dalam mengusahakan sesuatu, bukankah ada 5? Pertama, kita merancang apa kita nak buat. Kemudian kita berdoa agar Allah menjayakan rancangan kita ni, memudahkan rancangan kita ni. Kalau ini mungkin sesuatu yang baru apakah, kita doa istikharah apa. Kemudian kita berusaha. Kemudian kita bertawakal untuk melihat bagaimana hasil usaha tersebut. Dan kemudian kita review balik. Kalau tadi tu berjaya, macam mana how we can improve it. Kalau yang tadi tu gagal, where did I wrong? Where did I do wrong? How I can do it better? How can I make it correct this time? Okay. Dalam 5 langkah ni, sebenarnya apa-apa kita nak buat pun ada 5 langkah ni. Kita rancang, kita berdoa, kita berusaha, kita tawakal. Kalau ianya berjaya, alhamdulillah kita bersyukur. Kalau tak berjaya, kita sabar. Mungkin ada apa yang lebih baik yang Allah simpan untuk kita. Dan kemudian kita review balik. Kalau berjaya, kita teruskan ke, ataupun nak improve kat mana lagi ke. Kalau gagal, di mana saya buat salah, di mana saya boleh betulkan. Jangan duk blame orang lain, blame diri sendiri je ya. Okey. Tapi bila sampai bab usaha tu, tak semestinya usaha itu berseorangan. Okey, bukankah dalam surah Al-Maidah ayat kedua Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'ala birri wa taqwa wa la ta'awanu 'ala ismi wa udwan. Dan bertolong-tolonganlah kamu dalam perkara-perkara kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu saling bertolong-tolongan dalam perkara dosa dan melampaui batas. Bukankah ada situ sikap tolong-menolong?
Maknanya seorang bergerak, dia pun minta orang lain tolong, sama-sama tolong hingga berlaku berjayalah sesuatu tu yang selari dengan tuntutan agama. Itu yang masukkan dengan kebajikan dan takwa. Saya terfikir macam dalam kerjaya saya sendiri. Bila saya nak pergi flight, saya berdoa kepada Allah agar Allah selamatkan penerbangan saya, melancarkan penerbangan saya, memudahkan penerbangan saya. Saya berdoa. Tapi bila nak pergi flight tu, bila dah sampai kita kata ke airport, saya minta tolong kita panggil dispatcher untuk dapatkan documents. Dalam dokumen tu ada laporan cuaca, ramalan cuaca, di destinasi, pergerakan angin dalam perjalanan, ada yang kita sebut sebagai NOTAM, Notice to Airmen. NOTAM tu dibagi tahu dalam airport tu apa yang okey, yang tak okey, di ruang udara apa yang okey, tak okey. Kemudian dalam penerbangan pun saya dengan co-pilot, banyak perkara saya minta tolong kepada co-pilot. Banyak kepada saya tanya sebab kita teamwork 2 orang. Dia pun apa-apa hal, dia tanya saya apa-apa, tanya dia, jadi kita bekerja sama. Sebagai contoh, baru-baru ni, semalam sebenarnya, saya balik daripada Hanoi, buat penerbangan ke Hanoi. Saya ni sekian lama baru sekali buat Hanoi, dan semalam ni baru kali kedua, jadi saya tak familiar dengan airport tu. Tanya co-pilot, you pernah pergi Hanoi tak? Dia kata ada, pernah pergi baru ni. Bagus, saya lama dulu baru pergi sekali. So, saya pun memanfaatkan dia, di mana dia baru pergi Hanoi dan dia pun tunjuk pada saya perkara-perkara yang mungkin saya terlepas pandang ke apa ke. Jadi saya minta tolong daripada dia dan saya memanfaatkan pengalaman dia yang pernah pergi ke sana. Okay. Jadi ini bukanlah kerjaya pilot saya. Saya yakin dalam kerjaya tuan-tuan dan puan-puan semua juga yang dirahmati Allah. Walaupun kalian berdoa, katakan esok di pejabat ada nak buat presentation ke, ada meeting ke, ada nak kena bincang apa ke, kalian berdoa selepas solat subuh agar ia semuanya berjaya apa. Tapi bila pergi pejabat, untuk menjayakannya, minta tolong orang lain juga. Mungkin nak kena buat presentation, minta tolong technical team untuk set up projector apa semua tu. Mungkin nak kena standby certain data, certain info ke, you minta tolong kawan ke standby perkara-perkara itu. Bila presentation tak tahu, boleh tanya dia, something like that ya. Jadi dalam kehidupan kita ni, meminta tolong itu bukanlah sesuatu yang janggal, sesuatu yang lazim berlaku. Okey, dan ini bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Memang kita berdoa dan Allah SWT bila dia memakbulkan doa kita, bila seseorang itu minta, ya Allah aku ni tak makan, lapar ni, bukanlah Allah berdebum jatuh ayam, jatuh Milo terus ke depannya tu, jatuh beras kuni 5 kilo pada macam tak. Allah akan memberi pertolongan dengan jalan-jalan, mungkin melalui hamba-hambanya yang lain ya, melalui hamba-hambanya yang lain. Bila kita minta tolong, Allah akan makbulkan doa kita tu melalui orang lain ya. Jadi tidak salah kita minta tolong, cuma yang penting apabila kita minta tolong, harapan kita tu agar pertolongan tu berjaya ialah kita berharap kepada Allah agar Allah menolong kita melalui orang itu. Ini ni yang penting. Bukan jangan minta tolong sesama manusia langsung. Kita boleh minta tolong, akan tetapi dengan harapan yang orang itu Allah jadikan dia ejen yang membantu kita. Jadi sebab kadang-kadang di kalangan kita ada yang berdoa, doanya biasa-biasa saja, tapi bila meminta siapa manusia sungguh-sungguh merayu. Kalau saya boleh bagi contoh, katakanlah dia ni sakit, kan, dia berdoa, ya Allah sembuhkanlah aku, amin. Tapi bila pagi tu pergi klinik jumpa doktor, merayu sungguh-sungguh, oh doktor tolonglah saya, doktor saya ni sakit doktor, ni tak boleh tidur, sungguh-sungguh merayu. Padahal merayu seperti itu, itulah yang sepatutnya kita lakukan apabila berdoa kepada Allah. Jadi dengan sesama manusia, dengan doktor kita minta tolong, tapi kita yakin kalau sembuh, Allah yang yakinkan melalui rawatan doktor tu. Allah yang sembuhkan melalui ubat yang doktor itu bagi. Dan memang kita minta tolong, tidak salah, cuma keyakinan kita ya Allah akan sembuhkan kita melalui rawatan doktor itu, melalui ubat-ubatan doktor itu. Jadi ini sedikit kita divert sedikit ya, simpang sedikit, bahawa meminta tolong sesama manusia bukanlah satu kesalahan. Ia tidaklah membatalkan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebagaimana yang kita ada baca dalam ayat tadi, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa.
Dan saling tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam perkara dosa dan juga pelanggaran. Okey. Jadi boleh minta tolong sesama manusia dan pada waktu yang sama kita berdoa kepada Allah. Cuma yang pentingnya berdoa dahulu dan kita yakin Allah akan tolong kita melalui orang-orang di sekeliling kita, insya-Allah. Okey. Sudah pun 9.30. Tak apa, kita buka ruang kepada soalan apa ya. Saya tengok, moga-moga internet ni pun berfungsi dengan baik. Negara paling sukar dapat makanan halal. Okey. Yang ini saya sebenarnya kurang boleh jawab sebab saya ni pergi mana-mana saya bawa makanan sendiri. Okey. Saya bawa makanan sendiri dan saya bawa kasih sayang isteri saya bersama juga. Maknanya apa? Sebab dengan masakan itu isteri saya masak dengan penuh kasih sayang kan. Okey. Tetapi setahu saya macam yang susah tu di Jepun ke, di Korea ke, di China banyak restoran-restoran Muslim. Tapi kena hati-hati sebab kadang mereka tulis halal. Tapi bila buka menu tu tengok ada pork juga kat situ. Jadi kena berhati-hati bila di China. Ya, kadang-kadang ada halal tapi tak tahu bagaimana mereka punya standard halal itu. Kadang-kadang ditulis halal tapi tengok menu satu-satu ini ada jual juga khinsir di sini, ya. Okey, kalau macam di Jepun, di Korea susah sedikit. Ada tapi susah sedikit, ya. Okey, bila mas kali terakhir mencatat keuntungan? Okey, saya walaupun bekerja dengan Malaysia Airlines, saya bincang kerjaya pilot secara umum. Saya tidak akan sentuh secara khusus tentang Malaysia Airlines. Dalam masa PKP ni terbang berapa kali sebulan? Okey. Purata 2 hingga 3 kali sebulan. Purata bagi saya 2 hingga 3 kali sebulan. Okey. Tak apa, sementara menunggu soalan lain, saya nak cerita tentang bendera putih ni. Dalam penerbangan pernah ke ada situasi di mana kena kibarkan bendera putih? Bukanlah buka tingkap kibar, bukan begitu. Maksudnya pernah ke ada situasi kecemasan tetapi terpaksa tak ada orang nak kita nak minta tolong? Okey. Situasi ini sebenarnya jarang-jarang berlaku sebab dalam penerbangan ni kita selalu dalam two-way communication, hubungan dua hala dengan air traffic controller, pengawal lalu lintas udara. Okey, jadi kita menggunakan VHF radio frequency, tetapi VHF ni kita panggil line of sight. Dia lurus saja. Disebabkan bumi ini bulat, saya ulang, disebabkan bumi ini bulat, okey, dan VHF frekuensi itu dia jalan lurus saja. Okey, ada kadanya bila kita rendah kita tak dapat, bila kita tinggi kita dapat. Boleh bayangkan tak? Okey, katakanlah bumi ini bulat. Di sini kita katakan satu point, katakan Madras lah, Chennai, okey? Chennai, ya. Bila kita rendah, katakan kita terbang pada ketinggian 30,000 kaki. Kita cuba hubungi mereka, tak dapat. Tapi pada 40,000 kaki, kita cuba hubungi mereka, dapat. Sebab line of sight tu dia begini. Dia tidak akan ikut bentuk bumi yang bulat ini. Tapi ada option yang kedua, iaitu HF frequency. Tadi tu very high frequency. HF ni high frequency. HF ni adalah frekuensi yang dia ikut bumi. Bila bumi itu bulat, dia ikut bumi. Okey. So, ini cara komunikasi kedua. Akan tetapi, HF ini, dia ada kekurangan di mana ada sangat banyak static noise. Macam nak terjemah tu? Bunyi statik. Okey, gangguan statik lah. Dan ianya kurang jelas. Jadi, bila dalam suasana emergency ke apa ke, nak cakap tu, kita kata kurang jelas. Ya. Okey. Tak apa, ini dua yang biasa. Kemudian sejak lebih kurang 10 tahun yang lalu sudah ada satu teknologi baru yang dipanggil CPDSC, Controller Pilot Data Link Connection. Di mana ia umpama SMS dalam phone kita tu. Kita hantar SMS, kita WhatsApp pakai teks kan. Dia umpama begitu dan dia menggunakan teknologi satelit. Maknanya daripada kapal terbang itu pergi ke satelit dan kemudian pergi ke stesen itu. Jadi kita ada 3 cara.
di mana kalau kita ada suasana kecemasan, kita boleh guna salah satu ini untuk menghubungi pihak kawalan lalu lintas udara untuk memberitahu mereka tentang kecemasan kita dan apa bantuan yang kita perlukan. Okey. Katakanlah satu hari tu apa nak kata, yang canggih tu CPDLC tak berfungsi dengan baik. VHF frekuensi pula kita out of the line of sight, sangat jauh daripada tu. Okey, HF frekuensi pula boleh tapi sangat banyak statik, sangat banyak gangguan sehingga tak dapat kita nak sampaikan komunikasi itu. Macam mana caranya? Caranya kita ada apa yang kita sebut sebagai kita transmit saja secara, we transmit blind, dan insya-Allah ada pesawat lain yang sama-sama sedang terbang ketika itu, mereka akan dapat apa nak kata, mesej kita tu, dan mereka yang akan sampaikan kepada pihak kawalan udara. Ini situasi macam ni kita sebut sebagai bolehlah umpamanya bendera putih. Maknanya dalam radio tu guna VHF frekuensi, kita kata mayday, mayday, mayday. This is Hafiz Airline 123. We have dual engine failure. We are descending to so and so, our position so and so, we are transmitting blind, please relay to us. Itu sebagai contoh, ya. Jadi sesama pilot pun kita membantu kalau ada seorang itu dalam kecemasan dan dia tidak dapat untuk menghubungi pihak kawalan lalu lintas udara. Dia tak dapat untuk menghubunginya. Maka kita minta tolong saja, maknanya kita sebut radio tu secara umum saja, seumpama gantung bendera putih, dan lazimnya ada yang akan mendengar mesej kita tu dan mereka akan sampaikannya kepada pihak kawalan lalu lintas udara. Okey, soalan. Okey. Masa penerbangan waktu bila berhubung dengan ATC dan masa bila on HF. Okey. Boleh dikatakan hampir bila, especially dalam fasa yang kritikal tu, iaitu bila sedang taksi, take off, tengah climb tu, hampir agak kerap hubungan kita dengan pihak kawalan udara. Bila sedang cruise tu, especially di di lautan ke apa ke, ianya mungkin dalam kekerapan setiap setengah jam, setiap setengah jam lebih kurang. Bila masa HF, okey. HF bila macam dulu sebelum adanya teknologi yang saya kata macam guna text message tu, okey, katakan bila kita pergi Kuala Lumpur ke Chennai katakan, ataupun Kuala Lumpur ke Jeddah lah katakan, ya. Bila kita melintasi Bay of Bengal, okey, ada satu point di situ VHF frekuensi tak dapat lagi dah. Maka kita akan berhubung dengan, kita kata, bila sebab itu di ruang udara India, kita berhubung dengan pihak kawalan udara di Chennai. Disebabkan oleh jaraknya yang jauh, VHF tak boleh, tetapi HF boleh. High frequency boleh. Ketika itu kita guna HF. Bila kita sudah dekat, lebih kurang 200 batu nautika daripada Chennai Control Center, kita boleh guna VHF semula. Okay. Kemudian di benua India tu sendiri, ada banyak poinnya itu, maka kita guna VHF. Tapi bila dah sampai ke Bombay, sekarang kita sebut Mumbai, dan kita terbang ke arah Muscat, situ di kawasan lautan juga, kita guna HF semula. Sebab HF dia long distance, sebab dia ikut bentuk bumi ni. Dia long distance, akan tetapi banyak noise. Okey, dan kadang-kadang kita kena cuba beberapa frekuensi. Dia HF ni sebenarnya World War II frekuensi, World War II punya teknologi. Okey, bila kita dah lebih kurang 200 batu nautika daripada Muscat, kita dapat menggunakan HF. Dan daripada Muscat terus sampai ke Jeddah, kita dapat gunakan VHF sepanjang masa. Jadi HF ini lazimnya bila kita di lautan, di mana kita berada di luar kawasan coverage, frekuensi yang VHF. Demikian, ya. Harap-harap boleh faham, sebab kadang-kadang nak explain ni susah juga. Kena pula nak cuba explain, memertabatkan bahasa Melayu, kan. Gaji seorang pilot bulanan atau mengikut jam penerbangan? Dua-dua sekali. Dia bulanan dan ikut jam penerbangan. Okey, gaji pilot ini
semua airline pun lazimnya dia bahagi dua. Satu dipanggil basic pay, gaji pokok. Kemudiannya flying allowance bergantung kepada jam penerbangan. So gaji pokok ni dia fix saja. Okay, kemudian yang jam penerbangan tu flying allowance dia ikut berapa jam kita terbang, ya. Berapa jam kita terbang. Jadi kalau tak ada penerbangan tu tinggal gaji pokok sajalah. Yang gaji allowance penerbangan itu sudah tak ada ataupun sangat minimum, ya. Tapi macam sekarang ini ni sebahagian kawan-kawan saya daripada syarikat penerbangan lain ke apa ke, dua-dua pun tak ada. Dua-dua pun tak ada, ya. Jadi cabaran yang hebat sekarang ni. Gaji pilot paling besar agak-agak berapa untuk standard Malaysian pilot? Yang ini tak sesuai lah saya nak jawab, ya. Kebiasaan kapten akan solat duduk atau berdiri ketika bertugas. Kebiasaannya saya solat berdiri. Okey, sebab saya pandu pesawat A330 dan juga A350 di mana ada ruang yang cukup untuk solat secara berdiri dan juga dapat menghadap kiblat dengan betul. Okey, katakanlah tengah-tengah solat tu tiba-tiba bergoyang. Okey, kita panggil clear air turbulence. Clear air turbulence ni udara tu sendiri yang tak stable. Bukannya ada awan ke apa ke, tetapi udara tu sendiri yang tidak stable menyebabkan gegaran. Okey, maka ketika itu jika ianya membahayakan, maka saya terus duduk dan meneruskan solat secara duduk. Okey. Dalam suasana clear air turbulence ni ianya bukanlah sesuatu yang bahaya, maka saya tak perlu cepat-cepat masuk kokpit dan duduk balik, ya. Ianya adalah sesuatu yang biasa dan co-pilot saya dapat meneruskan penerbangan itu tanpa saya. Maknanya saya boleh terus solat, ya. Dulu-dulu zaman saya di Boeing ketika saya buat penerbangan dengan Boeing 737. Yang itu kecil. Okey, yang itu kecil, tetapi kebanyakannya Boeing 737 ni penerbangannya dekat-dekat. Maka bila nak semayang saya pergi masuk ke terminal lapangan terbang untuk solat. Sekali-sekala ada penerbangan yang sangat jauh, yang itu baru saya solat duduk. Okey, tapi sekarang ni alhamdulillah untuk pesawat A330, A350 ada ruang yang cukup untuk saya solat secara berdiri. Okey, kecuali jika ada gegaran apa yang tidak selamat untuk saya berdiri, maka saya semayang duduk. Untuk perjalanan jauh, pilot boleh rehat tak? Contoh macam take a nap atau kena dalam keadaan sedar sepanjang masa. Okey, kalau perjalanan jauh, macam katakan kalau kita pergi Kuala Lumpur ke London, ada 4 orang pilot. Berarti ada 2 tim. Kita panggil tim A dan juga tim B. Tim A ada kapten co-pilot, tim B ada kapten co-pilot. Dan kita akan bahagi kerja kita tu separuh-separuh. Katakanlah penerbangan Kuala Lumpur ke London mengambil masa 14 jam katakan. So tim A kerja 7 jam, tim B kerja 7 jam. Begitu. Jadi bila tak kerja tu, yang itu waktu rehatnya lah. Okey. Ini kalau penerbangan jauh. Kalau penerbangan yang melebihi 9 jam sehingga ke 11 jam, ada 3 orang pilot. Katakan kita buat penerbangan KL, Kuala Lumpur ke Auckland. Yang itu tu lebih kurang 10,5 jam ke 11 jam. Yang ini ada 3 pilot. Sama juga Kuala Lumpur pergi Jeddah. Lebih kurang 10 jam. Di sini ada 3 pilot. Maka 3 pilot tu 2 kapten, 1 co-pilot. Maka kita bergilir-gilir kerja. Maka katakan KL pergi Jeddah tu 10 jam. Okey, jadi setiap orang bekerja 3 jam 20 minit. Lepas tu rehat. Jadi ada bergilir-gilirnya tu. Okey. Dan pilot ni penting, dia tak boleh overtime. Bukan pilot ni manja, tapi dia tak boleh overtime. Sebab bila overtime tu, ia mengganggu kelancaran minda ke apa ke, dan menaikkan lagi risiko sebenarnya, ya. Soalan, tentukan waktu solat. Waktu solat, ada 2 cara. Satu, saya guna tengok matahari. Okey, kita tengok arah matahari itu dan kita tahu subuh macam mana, zuhur macam mana, asar. Saya ambil pen, letak tepi tingkap kokpit tu, tengok bayang dia tu. Dah lebih kita tahu masuk waktu asar, maghrib, isyak, ya. Ataupun satu lagi kita guna app dalam phone, ada untuk Android, ada untuk iOS, di mana kita masukkan koordinat
kita masukkan arah penerbangan, kita masukkan ketinggian, kita masukkan kelajuan dan dia akan berikan waktu solatnya tu. Okey. Jadi ada dua cara sebenarnya. Kalau para penumpang tidak tahu, boleh tanya kepada anak-anak kapal, pramugara atau pramugari dan mereka akan bertanya kepada pilot. Okey, akan bertanya kepada pilot. Cuma saya nak bagi tahu satu benda. Memberitahu waktu solat ni ialah sesuatu yang additional. Setengah pilot mungkin dia tak tahu. Katakan yang non-Muslim, app tu dia boleh download juga. Tapi dia kan, Kang, aku salah bagikan dia orang ni marah aku pula sebab yelah dia ikut teori saja tapi mungkin dia masuk input salah ke apa ke. Nak confirm dengan matahari dia tak tahu. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, kadang-kadang sebab dalam penerbangan ini tinggi rendahnya lain, arahnya lain. So bila kita bagi waktu solat tu nampak, especially bila bulan Ramadan, kan? Dah kira dah waktu buka puasanya sekian. Dah bagi tahu penumpang. Penumpang kata nampak terang je. Okey. Jadi saya nak bagi tahu di sini, memberitahu waktu solat itu adalah satu additional, sesuatu tambahan di atas inisiatif pilot itu sendiri. It is not part of the service that you paid for. Jadi kalau salah, jangan marah pilot. Sebab pilot pun bila dia kira tu, dia pun buka puasa time tu juga. Bukan dia saja-saja buat, kau buka puasa time ni, aku buka puasa time lain. Bukan begitu. Ya, sebab ada insiden pernah berlaku di mana mereka minta waktu untuk mula berpuasa, waktu fajar, waktu maghrib, dah kira dah bagi. Okey. Tapi nampak cerah lagi tu, macam mana pula dia kata ni? Sebab kadang bila pilot tu kira waktu tu, dia kira berdasarkan koordinat, dia kira berdasarkan direction, apa semua tu kan. Tapi katakanlah time nak subuh tu, dia ada kita panggil apa, ada awan besar yang di situ yang dia tak boleh. Dia kena elak. Bila ke elak tu dia ke arah matahari yang masih ada lagi. Kalau dekat sini gelap lagi. Kalau kat sini dia cerah lagi. Itu yang nampak lain tu. Lalu orang akan ingat, ni apa ni pilot ni kira pun salah. Bukan begitu sebab masa kira tu awal lagi. Okey, katakan nak kira waktu pukul berapa dia nak bersahur katakan. Okey, dah kira. Okey, subuh pukul 5 waktu Malaysia. Okey, imsak tak ada, jangan campur-campur. Okey, subuh waktu 5. Okey, dia nak makan 4.30. Okey, tapi sebab bila kira tu pukul 4. Bila dekat pukul 5 tu ada awan besar situ, so pilot pun kena elak. Bila elak aku ke arah dekat dengan matahari masih ada lagi. Macam mana pilot ni kata ni supaya matahari ada lagi. Dia tak kata kira ke? Okay, bukan begitu sebenarnya. Kita sebut apa, ada banyak variables in the flight yang kadang yang kita kira tu dia tidaklah tepat begitu sebab ada banyak dinamik. Nak adjust tak boleh pula sebab time tu ada weather, kita tengah busy nak apa semua tu. Jadi kita kata jangan terus-terus salahkan pilot, tapi kena faham bila dalam suasana penerbangan ini ada banyak variables ke apa ke. Okey, jadi kita kata itu termasuk salah satu kita kata cabarannya bila hendak mengira waktu solat dalam penerbangan. Termasuklah waktu untuk berbuka puasa, waktu untuk mula puasa ya. Boleh faham? Terima kasih. Pengalaman paling cemas selama ini, alhamdulillah semuanya selamat. Alhamdulillah Allah memudahkan, Allah pelihara penerbangan saya apa semua tu setakat ni semuanya baik. Mungkin sedikit-sedikit ada, ianya bukanlah sesuatu yang mencemaskan. Sebab kapal terbang ini mereka menciptanya ada banyak yang kita panggil sistem redundancy. Yang kalau satu rosak, satu lagi berfungsi. Kalau yang ini rosak, ada pula satu lagi sistem apa. Dia ada banyak backup, dia ada banyak levelnya tu. Sehingga kalau satu tu faulty, kita panggil rosak ke apa ke, bukanlah satu kecemasan, tapi ada yang lain untuk mengambil alih. Sebab tu engine pun ada dua. Engine tak boleh ada satu, dia kena ada dua. Kalau satu tu rosak, ada satu lagi masih boleh berfungsi. Cuma dengan satu engine tu, kita tidaklah terus fly pergi London. Okey, kita akan pergi ke mana airport yang berdekatan dan masih dapat melakukan pendaratan yang selamat.
Pengalaman tak dapat dilupakan sepanjang bertugas. Tak dapat ingat pula sekarang ni ya. Minta maaf. Soalan yang menarik, tapi macam semuanya menarik sebab saya ni suka kerja pilot. Dan Alhamdulillah, jadi semuanya kita sesuatu yang kita kata is a good experience. Nak kata satu yang lebih istimewa ke apa ke, mungkin tak dapat saya nak sebut sekarang ini. Berapa kelajuan maksimum pesawat waktu penerbangan? Okey, bila kita dalam penerbangan tu kita guna Mach number. Mach number ini adalah ratio daripada kelajuan speed of sound. Jadi selalu lazimnya kita guna kelajuan katakan Mach 0.82, Mach 0.83, Mach 0.80. Okey. Macam untuk kapal terbang apa nak kata penumpang ni komersial, paling-paling laju pun Mach 0.84, Mach 0.85. Mach 0.85 tu dah dekat sangat dengan maksimumnya tu. Okey, ini untuk Airbus 330. Kalau Airbus 350, kelajuan purata dia, kelajuan biasa je, Mach 0.85. Okey, kalau Mach 0.87, 88, itu sudah kita kata kelajuan dia yang maksimum. Tapi Mach number ni dia lah bergantung kepada ketinggian, bergantung kepada cuaca, apa ni, suhu, apa semua tu. Tapi kalau kelajuan kita panggil ground speed, di darat itu kita panggil batu nautika kan, lebih kurang 460 batu nautika sejam. Itu yang biasa. Kalau tukar ke kilometer kali 1.852. Daripada batu nautika nak convert pada kilometer kali 1.852. Jadi lebih kurang senang cerita 900 km sejam. Jadi pesawat penumpang ni, komersial ni, dia tidaklah selaju fighter pilot. Fighter jet. Fighter jet tu Mach 1 lebih, Mach 2 apa semua tu boleh ya. Kenapa kalau pesawat lalu dalam awan, maka akan berlaku gegaran? Okey. Soalan yang menarik. Macam mana nak explain tu? Okey, awan ini, dia ada beberapa jenis. Ada awan yang nipis, okey, tapi ada awan yang tebal. Kita sebut cumulonimbus ya. Cali Bravo lah bahasa ringkasnya tu. Dan awan ni dia bukanlah macam kapas ke apa ke, tapi dalamnya ada kandungan air yang banyak. Dan juga kita kata adanya updraft and downdraft movement. Naik turun dulu. Itu yang bila kapal terbang masuk, dia akan bergegar dan akan ikut sama yang itu tu. Jadi, bila kita terbang, kita sebagai juruterbang, kita gunakan weather radar. Kita ada radar yang dapat mengesan cuaca dan juga dapat mengesan kadar gegaran dalam cuaca itu. Nak kata dia punya turbulent punya rate itu. Jadi radar kita ni dia color coded. Kalau hijau gegaran sedikit, kalau kuning gegaran banyak, kalau merah gegaran teruk, kalau magenta gegaran sangat teruk. Okey. Jadi kita akan mengelakkannya berdasarkan kepada penggunaan radar itu. Akan tetapi kadang-kala disebabkan oleh katakan lazimnya disebabkan ruang udara itu, maka kita tidak boleh nak mengelak awan itu. Sebab kadang-kadang katakan bila nak elak tu kena masuk ruang udara negara lain. Ataupun di ruang udara ni, dia bukannya kita boleh terbang suka hati tu. Dia ada highway-highwaynya sendiri. Dia ada lebuh rayanya sendiri. Di mana di sini kapal terbang, di sini kapal terbang, di sini kapal terbang. Jadi bila nak elak tu ada, kita kata ada limit berapa jauh kita boleh pergi. Tak boleh pergi banyak sangat. Sebab sini ada satu lagi lebuh raya di mana ada kapal terbang sedang lalu. Jadi kadang-kadang kita nampak kita nak elak tu tak boleh. Jadi tak nak terpaksa masuk. Itu tu yang pilot akan switch on lampu untuk kita panggil tali pinggang keselamatan. Kalau kita terpaksa, itu kalau hijau ya. Kalau terpaksa masuk yang kuning itu. Yang kuning tu kalau terpaksa masuk, kita akan dengar juruterbang akan kata cabin crew be seated due weather. Maknanya anak-anak kapal, pramugari-pramugara pun kena duduk. Okey? Para penumpang memang sedang duduk. Okey? Sebab jangan kita dengar cabin crew be seated. Itu cabin crew, aku passenger, aku boleh jalan. Jangan macam tu. Okey? Sebab penumpang mula-mula lagi pilot dah letak
tanda untuk kita pakai tali pinggang keselamatan. Maknanya kena duduk nak pakai. Tapi anak kapal mereka masih lagi boleh buat kerja. Yang mereka tak boleh buat ialah mereka tidak boleh hidang minuman panas. Okay, no hot drinks. Tapi kalau kita terpaksa masuk cuaca yang kalau radar tu tunjuk warna kuning, maka anak-anak kapal pun mesti duduk. Okay, mesti duduk. Yang merah kita tak masuk. Nah, yang merah tu nak tak nak kita kena cakap kepada kawalan lalu lintas udara tu, kita mesti elak juga. Tak boleh nak masuk. Okay. Antara penerbangan kargo dan penumpang, mana satu kapten lagi enjoy? Saya suka penerbangan penumpang. Okey, sebab penerbangan penumpang ni dia ada schedule dan dia akan ikut schedule tu setepat yang boleh. Ada jadualnya, maknanya katakan Kuala Lumpur pergi Hong Kong berlepas 9 pagi, jadi semua pihak akan cuba pastikan penerbangan itu berlepas 9 pagi. Okey. Dan sampai ke destinasi Hong Kong katakan 12.30 tengah hari. Sebab di kalangan ada penumpang tu kalau lambat apa nanti mereka akan komplain. Okey, jadi saya suka macam tu. Jadi saya pun dapat merancang hari saya. Kalau kargo dia macam lebih fleksibel. Katakan dia jadual pukul 9, tapi ada hal ke apa ke kargo tak sampai ke, belum dimuat ke apa ke, boleh tukar pukul 11. Jadi macam tadi pukul 9, sekarang pukul 11. Okay. Jadi yang itu tu bagi saya not effective use of time. Sebab saya ni, bagi saya time management sangat penting. Masa saya ni bila di rumah ke apa, saya manfaatkan buat macam-macam. Jadi saya tak suka bila ada pertukaran-pertukaran jadual ni, ianya mengganggu apa yang saya telah rancang nak buat untuk hari, untuk dalam masa tu ke, selepas flight ke apa ke. Sebab itu saya lebih suka penerbangan penumpang. Kenapa flight level disebut dalam feet bukan dalam meter? Itu saya tak dapat jawab. Okey, memang disebut dalam feet kecuali di China dan juga Russia, Korea Utara mereka menggunakan meter. Tetapi di semua negara lain pakai feet. Yang itu saya pun tak tahu kenapa. Dalam kokpit ada berapa radio HF dan VHF? Okey, VHF ada 3, HF ada 2. Okey, jadi total ada 5. Okey, radio VHF ada 3. Ini untuk Airbus 330 dan HF ada 2. Jadi macam saya katakan, kalau ada satu rosak tak apa, ada lagi 2. Satu lagi rosak tak apa, ada lagi. Yang ini pun ada 2. Jadi sistem redundancy je memang bagus. Airport paling mencabar untuk landing A330. Semuanya okey lah, Alhamdulillah. Sebab A330 ni selalunya terbang ke, kita panggil International Airport. Jadi bila International Airport ni dia memang besar, kelengkapannya semua cukup. Berbeza dengan dulu bila saya fly Boeing 737. Ketika itu banyak buat penerbangan domestik. Dan ketika itu sebahagian airport di Malaysia kelengkapannya kurang. Jadi dia punya cabaran tu lagi hebat. Okey, macam kalau kita pergi Terengganu ke, pergi Kota Baru ke, ni dulu sebelum landasan dipanjangkan, sebelum ada kelengkapan, bila pergi Tawau, bila pergi Sandakan ke apa ke. Tapi sekarang alhamdulillah semua telah dinaik taraf, landasan telah dipanjangkan, dia punya lampu landasan, dia punya peralatan yang membantu kapal terbang apa semua tu, jadi dah kurang cabarannya. Maknanya dia kita bukan kata lagi senang, dia punya safety factor tu lagi bagus. Sebab bila ada apa nak kata landasan lagi panjang, kelengkapannya lagi cukup, maka risikonya kurang. Bila risiko kurang, kadar keselamatan pun dapat dinaikkan lagi. Okey, sudah pun hampir pukul 10. Jadi tak apalah, kita cukup 1 jam sahaja. Moga-moga apa yang saya kongsikan ini, okeylah, satu soalan terakhir. Macam mana flight boleh sampai on time apabila waktu pelepasan sebenarnya sudah lewat? Okey. Menarik. Katakan tadi saya bagi contoh Kuala Lumpur pergi Hong Kong. Sepatutnya berlepas pukul 9 dan dijangka mendarat Hong Kong 12.30. Lalu ada sedikit kelewatan ke apa ke,
kapal terbang itu berlepas lewat, katakan 9 suku. Tapi masih boleh lagi mendarat di Hong Kong 12.5. Okay. Kadang-kadang apa yang berlaku ialah pilot dia cuba, kita panggil, tadi saya sebutkan, di ruang udara ni kita ada lebuh raya sendiri masing-masing. Tapi pilot bila dia tahu ada kelewatan, dia cuba untuk get back the time dengan meminta direct track, kita sebut. Maknanya highway tu dia bukan lurus tau, dia kadang macam ni. Tapi jadi dia minta direct, minta daripada pihak kawalan udara, dan mereka pun tengok radar, tak ada traffic apa, okay, you can go direct, boleh pergi terus ke situ. Itu satu cara. Satu cara lagi, kita boleh juga adjust kelajuan kapal terbang. Macam bila kita fly Airbus 330, kelajuannya lebih kurang katakan Mach 0.81. Dia boleh adjust ke Mach 0.82. Sikit saja. Tak adalah sampai ke Mach 1 tau. Tak ada sampai gitu. Jadi sikit. Dan ini sikit-sikit sehingga akhirnya masih dapat mendarat di destinasi pada waktu yang dijadualkan. Okey, tapi kita kata bila juruterbang dia buat perkara-perkara ini, faktor paling pertama yang dia tetap pertimbangkan, apakah ianya akan menambah mengurangkan kadar keselamatan. Jika safety affected, kadar keselamatan itu terjejas, maka mereka tidak akan buat. Biar lambat, asalkan selamat. Tapi kalau masih dapat selamat dan pada waktu yang sama masih dapat mendarat dalam waktu yang dijadualkan, mereka akan mengusahakannya. Okey. Moga-moga dapat membantu ya dalam kerjaya dalam bidang juruterbang ni, dalam bidang pilot ni. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Terima kasih atas soalan-soalan yang dikemukakan. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.